Tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini dipersilakan Saudari Nur Fizatul Azira binti Muhammad Hafiz daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presin 51 dengan tajuk beliau Menangani Kos Sara Hidup Tanggungjawab Bersama. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana yang sedang menjunjung mahkota keadilannya, penjaga masa yang sentiasa peka dengan detak jamnya, para peserta yang saya kagumi serta hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Menangani kos sara hidup tanggungjawab bersama, begitulah tajuk yang akan saya bentangkan pada hari ini. Hadirin sekalian, sebelum gelanggang dibuka, dengar dahulu paluan rebana. Sebelum kata menikah bicara, dengar dahulu kupasan tajuknya. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kos sara hidup bermaksud nilai wang yang diperlukan untuk membeli barangan keperluan asas seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya untuk menikmati taraf hidup tertentu. Bertanggungjawab pula bermaksud kewajipan yang perlu dipikul oleh seseorang. Mutakhir ini kita dapat melihat kos sara hidup semakin meningkat dari semasa ke semasa. Hadirin yang dikasihi, peningkatan kos sara hidup ini ialah disebabkan oleh peningkatan harga barangan dan perkhidmatan asas yang semakin melambung tinggi. Hal ini dapat dilihat semakin membimbangkan selepas berlakunya pasca COVID-19 yang menyebabkan kadar peratusan sektor ekonomi negara semakin merudum. Sekarang kita dapat lihat impaknya kepada kos sara hidup di Malaysia. Kejatuhan nilai ringgit mencecah RM4.71 berbanding $1 Amerika Syarikat mengeruhkan lagi keadaan. Kebergantungan terhadap barangan import seperti bawang, bijirin dan gandum membawa kepada satu keadaan di mana pengguna terpaksa membayar harga yang lebih mahal berbanding harga biasa untuk mendapatkan barangan import tersebut. Pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjaya Badai turut menjangkakan kejatuhan nilai ringgit ini akan memberi kesan kepada harga makanan kerana nilai import makanan yang mencecah 70 bilion ringgit pada tahun ini. Nilai import makanan secara efektif akan menjadi lebih mahal susulan pengimport menaikkan harga kerana mereka perlu membayar import dalam dolar Amerika Syarikat. Hadirin yang dimuliakan, hujah saya yang pertama ialah individu dan keluarga perlulah merancang atau mengatur perbelanjaan isi rumah dengan sebaik mungkin. Setiap individu perlulah merancang perbelanjaan rumah dengan sebaiknya agar keseimbangan ekosistem di dalam rumah setiap individu dan keluarga menjadi teratur dan seimbang. Gaji atau pendapatan bulanan mereka boleh membantu mereka dengan membahagikan wang tersebut kepada dua bahagian. Bahagian pertama, perbelanjaan bulanan dan bahagian kedua pula, wang kecemasan. Wang kecemasan ini boleh digunakan sekiranya berlaku sebarang kemalangan atau perkara yang tidak diduga. Bak kata mutiara, sediakan payung sebelum hujan. Namun begitu, individu atau keluarga yang kurang berkemampuan atau bekerja sebagai nelayan dan petani, mereka tidak perlu untuk membahagikan wang tersebut kepada dua bahagian, tetapi mereka seharusnya menggunakan wang tersebut yang diperoleh daripada hasil titik peluh mereka itu dengan sebaik mungkin dan mereka sewajarnya bertindak bijak dalam mengurus wang itu sehabis baik. Tuntasnya, perancangan perbelanjaan rumah yang dirancang merupakan salah satu perkara atau tindakan yang perlu dilakukan oleh setiap rakyat Malaysia demi bersama-sama menangani masalah yang melanda negara Malaysia pada masa kini. Hadirin yang bervisi sekalian, hujah saya yang kedua ialah peranan kerajaan dalam usaha untuk menangani kos sara hidup ini. Kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan berperanan melakukan pemantauan dan mengambil tindakan tegas sebagai usaha untuk membendung peningkatan kos sara hidup ini. Sebagai contoh,
pegawai kementerian tersebut boleh melakukan lawatan secara mengejut dari semasa ke semasa untuk memastikan peniaga mengikuti peraturan perniagaan yang telah ditetapkan. Mana-mana peniaga yang menaikkan harga barang sesuka hati akan dikenakan kompaun dan lesen perniagaannya boleh ditarik balik. Peniaga-peniaga tersebut akan berwaspada dan berasa serik untuk menaikkan harga atau menyuruhkan bekalan makanan sesuka hati. Keadaan ini akan meningkatkan kuasa beli rakyat. Justeru, pihak kerajaan perlu memainkan peranan proaktif dengan melakukan pemantauan dan mengambil tindakan kawalan supaya kos sara hidup dapat dikurangkan. Sebagai penutup bicara, masalah kos sara hidup ini tidak akan dapat diselesaikan jika negara kita Malaysia tidak bersatu padu sama ada pihak kerajaan mahupun rakyat kita sendiri. Kita mestilah bersama-sama berganding bahu untuk mengatasi masalah yang melanda Malaysia pada masa kini. Marilah kita bersama-sama meringankan tulang bagi memajukan negara kita Malaysia Madani. Akhir kata, bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.